Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jadi dalam video kali ini saya akan mengungsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sedang melihat video saya. Saya akan mengungsikan tentang selawat. Apakah keindahan daripada selawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah kita akan berpindah kepada keindahan yang pertama. Tunggu seterusnya. Baiklah, kita berpindah kepada keindahan yang pertama. Dalam riwayat Muslim, man shalla alayya wahidan sallallahu alaihi asyara. Atau kama qal, maksudnya barang siapa yang berselawat ke atas Nabi satu kali, maka Allah akan berselawat ke atasnya 10 kali. Jadi di sini kita dapat melihat keindahan selawat ataupun kelebihan selawat. Kita berselawat ke atas Nabi satu kali, maka Allah berselawat ke atas kita 10 kali. Di sini kita amalan yang mudah untuk kita mendapat selawat daripada Allah. Yang banyak manusia lain yang lalai atas asbab-asbab dunia, maka kita perbanyakkanlah selawat. InsyaAllah di akhirat nanti syafaat Rasulullah menanti kita di akhirat, insyaAllah. Jadi kita akan berpindah kepada keindahan selawat yang kedua. Kita berjumpa seterusnya. Baiklah, keindahan yang pertama sudah saya kongsikan, maka saya teruskan dengan keindahan yang kedua. Seperti yang saya sebutkan, di dalam keindahan yang pertama akan mendapat syafaat. Jadi dalam keindahan yang kedua ini saya akan kongsikan apa keindahan apabila kita berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, keindahan yang kedua adalah di akhirat nanti syafaat pasti menunggu kita. Allah akan memberi kelebihan ke atas Nabi Muhammad untuk memberi syafaat kepada semua umatnya. Di akhirat nanti kita akan dikenali oleh Nabi Muhammad dengan perbanyakkan salawat, dengan kelebihan salawat yang kita bacakan di dunia semasa kita masih hidup. Maka di akhirat nanti pasti dan pasti Rasulullah akan memberi syafaat kepada kita, kepada hamba yang berselawat ke atasnya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, di sini saya ingin mengajak untuk perbanyakkan selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena di akhirat nanti tiada siapa yang dapat membantu kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang saya rahmati, perbanyakkanlah selawat, perbanyakkanlah selawat, perbanyakkanlah selawat, karena syafaat itu kita perlukan di akhirat nanti. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang saya rahmati, di sini saya akan mengajak tuan-tuan untuk berselawat bersama saya satu kali, insyaAllah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. InsyaAllah tuan-tuan, kita teruskan kepada keindahan yang ketiga. Berjumpa dalam seterusnya. Alhamdulillah, keindahan yang pertama saya sudah kongsikan, keindahan yang kedua saya sudah kongsikan. Jadi kita berpindah kepada keindahan yang ketiga. Keindahan yang ketiga ini adalah siapa yang banyak selawatnya ke atas Nabi Muhammad, maka dialah orang yang paling dekat dengan Nabi Muhammad di akhirat kelak. Seperti diriwayatkan oleh Ibnu Tirmizi yang disebutkan, awalan nas biyaumil qiyamah man aktharuhum ala salatan, atau kama qala. Maksudnya, manusia yang paling dekat denganku di hari kiamat kelak adalah manusia yang paling banyak berselawat denganku. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, selawat banyak membantu kita di dunia dan di akhirat. Sama ada kita hidup atau mati kelak.
Apabila kita hidup, perbanyakkanlah selawat, perbanyakkanlah selawat, perbanyakkanlah selawat. Kerana selawat akan membantu kita ketika kita di akhirat nanti. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya mengajak dengan rendah hati untuk sentiasa menyebut, sentiasa berselawat ke atas Nabi Muhammad. Kerana di akhirat nanti kitalah orang yang paling dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua itu diinginkan oleh para manusia untuk dekat dengan Nabi Muhammad, mendapat syafaat daripada Nabi Muhammad. Itulah yang kita inginkan di akhirat nanti. Tiada manusia yang dapat membantu kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diberikan keizinan, yang diberikan kelebihan oleh Allah kepadanya. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita akan teruskan dalam keindahan yang keempat. Lepas terusnya, alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, keindahan yang pertama sudah, keindahan yang kedua sudah, keindahan yang ketiga pun sudah. Jadi kita berpindah kepada keindahan yang keempat. Keindahan yang keempat ini adalah apabila kita berselawat ke atas Nabi Muhammad, maka Allah akan menghapus 10 kesalahan ataupun 10 dosa daripada diri kita. Kita manusia yang tidak terlepas dari kesilahan, yang tidak terlepas daripada kemaksiatan. Maka tuan-tuan, jika ada amal-amalan yang kita mampu amalkan untuk menghapus, untuk menyucikan diri kita, maka amalkanlah tuan-tuan. Seperti yang disebutkan di dalam hadis riwayat An-Nasa'i, beliau menyebut, barang siapa yang berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1 kali, maka Allah berselawat ke atasnya 10 kali. Allah menghapuskan 10 kesalahan, 10 dosa daripadanya, dan Allah mengangkat 10 darjat kepadanya. Allah mengangkat 10 darjat untuknya. Maka tuan-tuan dan puan-puan, di sini ada amalan yang dapat kita amalkan, yang mudah bagi kita untuk diamalkan, seperti selawat yang kita mampu amalkan setiap hari. Di sini adalah kelebihan selawat, banyak kelebihan selawat. Jika kita dalam keadaan yang riak ataupun sombong ataupun menunjuk-nunjuk, Allah tetap menerima selawat tersebut. Itulah kelebihan yang diberikan ke atas insan yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini kita dapat melihat kelebihan untuk Nabi Muhammad, keizinan yang diberi oleh Allah kepadanya. Maka tuan-tuan, kita gunakanlah sebaik mungkin selawat, gunakanlah sebaik mungkin peluang yang ada ketika kita masih hidup di dunia ini tuan-tuan. Maka perbanyakkanlah selawat supaya kita diampunkan, supaya kita diangkat derajat, supaya Allah berselawat ke atas kita. Kerana amalan tersebut manusia lain tidak mampu melakukan, sedangkan insya-Allah kita mampu untuk melakukannya. Jadi tuan-tuan puan-puan, perbanyakkanlah selawat, perbanyakkanlah selawat, perbanyakkanlah selawat. Jadi kita berjumpa dalam keindahan yang kelima. Insya-Allah bertemu seterusnya. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan yang Allah sentiasa rahmati. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kelebihan yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat sudah saya sebutkan. Jadi di sini kelebihan yang kelima. Tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun 1 kali, maka Nabi Muhammad akan mengenali kita, siapa yang memberi salam ke atasnya, yang disampaikan oleh malaikat yang Allah ciptakan untuk Nabi Muhammad, untuk menjaganya, untuk membantunya. Jadi barang siapa yang berselawat ke atas Nabi Muhammad, maka selawat itu akan dibawa kepadanya, akan disampaikan kepada Nabi Muhammad. Jadi di situ Nabi Muhammad dapat mengenali kita, siapa yang berselawat kepadanya, umatnya yang berselawat kepadanya. Tuan-tuan dan puan-puan, yang disebutkan oleh Al-Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad, ketika kita berada di tiang sirat, yang di bawahnya neraka, yang di hadapannya syurga, apabila kita meniti titian sirat, disebutkan oleh Al-Habib Abdullah, apabila kita hampir terjatuh
terjerumus ke neraka, maka selawat datang untuk menegakkan kita kembali, dan kita teruskan selangkah demi selangkah, dan kita hampir terjatuh, maka selawat datang kembali untuk menegakkan. Jika kita berselawat banyak di dunia, maka selawat akan membantu kita di akhirat itu pasti. Selawat akan membantu tuan-tuan dan puan-puan. Jadi perbanyakkanlah selawat. Marilah bersama-sama saya untuk berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Insyaallah tuan-tuan, berbanyakkan selawat, insyaallah, dan pasti selawat akan membantu kita di akhirat nanti. Jadi insyaallah kita berjumpa seterusnya. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, kita berjumpa di tempat yang sama dalam video yang sama. Tuan-tuan dan puan-puan yang sedang melihat video saya, yang sedang mendengar apa yang saya kongsikan, apa yang saya sampaikan. Baiklah tuan-tuan, di sini saya ingin mengongsikan satu kisah daripada Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Kisahnya adalah ketika seorang hamba yang sentiasa banyak berselawat ke atas Nabi Muhammad. Pada malam hari, beliau sentiasa bermimpi dengan Nabi Muhammad. Ketika suatu hari beliau tidak berselawat, selawat beliau kurang daripada biasa, maka pada malam tersebut dia tidak dapat berjumpa dengan Nabi. Dia tidak dapat bermimpi Nabi. Bahkan salam dari Nabi pun beliau tidak dapat. Jadi keesokan paginya beliau muhasabah diri. Kenapa beliau tidak berjumpa? Kenapa tiada salam daripada Nabi? Maka beliau tidur untuk hari seterusnya. Maka beliau bermimpi. Disampaikan oleh sahabat, engkau tidak dapat berjumpa dengan Nabi. Tiada Nabi keluar dalam mimpimu karena selawatmu tidak seperti biasa. Beliau berselawat kepada Nabi Muhammad beribu-ribu, beratus-ratus ribu beliau berselawat. Tapi pada malam tersebut beliau hanya berselawat sekadar mahu. Jadi malam seterusnya beliau berselawat kepada Nabi Muhammad seperti biasa beratus-ratus ribu. Maka malam tersebut beliau bermimpi dengan Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad menyampaikan, selawatmu tidak seperti biasa, maka aku tidak hadir dalam mimpimu. Dari di sini tuan-tuan, walaupun kita tidak dapat untuk beratus ribu, beribu-ribu pun, jadi kita selawatlah sentiasa konsisten dalam berselawat kepada Nabi Muhammad. Jadi tuan-tuan, kekalkan semangat ini untuk berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, kita berjumpa dalam seterusnya. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati. Sebagai penutup video kali ini, saya Sayyid Abdullah bin Wan Mazlan ingin menekankan supaya kita sentiasa berselawat, kita sentiasa mengingati Nabi Muhammad, kita sentiasa berbanyakkan salawat ke atas Nabi Muhammad. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pasti dan pasti selawat akan membantu kita di akhirat kelak. Pasti dan pasti Nabi Muhammad akan datang memberi syafaat kepada kita. Tuan-tuan dan puan-puan, Allah memerintahkan kita untuk solat. Belum tentu Allah solat. Allah memerintahkan kita untuk berpuasa. Belum tentu Allah berpuasa. Allah memerintahkan kita untuk membayar zakat. Belum tentu Allah membayar zakat. Tetapi ingat tuan-tuan dan puan-puan, Allah memerintahkan kita untuk berselawat. Tetapi Allah dan malaikat pun berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti dalam firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul azim. Maksudnya, sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat ke atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan
sini kita dapat melihat kelebihan ataupun keindahan salawat yang Allah berikan keizinan ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah keistimewaan yang ada kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, inilah pengakhiran dalam video kali ini. Jadi saya ingin mengingati tuan-tuan dan puan-puan supaya sentiasa berselawat, sentiasa perbanyakkan salawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena pasti dan pasti Nabi Muhammad akan membantu kita di akhirat kelak. Pasti dan pasti Nabi Muhammad akan memberi syafaat kepada kita di akhirat kelak. Siapa yang tidak inginkan untuk dekat dengan Nabi Muhammad? Semua manusia inginkan untuk dekat, untuk rapat dengan Nabi Muhammad di akhirat kelak. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, inilah pengakhirannya. Jadi insya-Allah kita akan berjumpa dalam video seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.